Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 Sinergi dari KBB 2 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Isu buli di kalangan pelajar sekolah di negeri Perlis. Di bawah kursus penghayatan etika dan peradaban, kod UTC 1012 yang bertempat di sekolah di negeri Perlis dan kawasan sekitarnya. Terlebih dahulu, saya selaku wakil bagi kumpulan Sinergi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tenaga pengajar iaitu Dr. Adibah binti Sulaiman di atas segala tunjuk ajar, nasihat dan dorongan yang diberikan. Sedikit sebanyak dapat membantu kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Pada permasalahan kajian pula, gejala buli di kalangan pelajar sekolah berasrama dilihat semakin hari semakin meningkat. Ini menunjukkan bahawa ia perlu diatasi dengan segera oleh pihak-pihak yang berwajib agar tidak terus menular dan meningkat. Perlakuan buli merupakan sejenis perlakuan salah tingkah laku yang mana boleh meninggalkan kesan negatif terhadap emosi dan kemajuan akademik seseorang pelajar itu. Kajian ini akan membincangkan masalah buli yang berlaku di sekolah berasrama penuh dan akan mengutarakan langkah-langkah bagi membendung masalah ini. Berdasarkan kajian, terdapat dua jenis buli yang berlaku di sekolah berasrama, iaitu buli fizikal dan buli mental. Antara keduanya, buli mental didapati memberikan lebih banyak kesan negatif terhadap mangsa, kerana mangsa akan mengalami kesan buruk daripada buli mental untuk jangka masa yang lebih lama. Antara faktor utama seseorang pelajar ingin membuli pelajar yang lain adalah kerana mereka merasakan mereka lebih kuat dan lebih hebat daripada pelajar yang lain. Oleh itu, mereka merasakan mereka lah yang lebih layak untuk menghukum seseorang pelajar yang telah melakukan kesalahan dalam kawasan sekolah menggunakan cara mereka tersendiri, iaitu dengan membuli. Persoalannya, mengapakah isu buli di kalangan pelajar sekolah berasrama penuh masih hangat didengari, walaupun telah banyak inisiatif dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Okey, insyaAllah. Lokasi kajian telah dipilih oleh kami ialah terhadap pelajar dari sekolah menengah berasrama di sekitar negeri Perlis. Objektif kumpulan kami pula ialah yang pertama, menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu buli yang berlaku di kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti punca-punca buli dan menganalisis faktor seseorang itu menjadi pembuli dan orang yang dibuli. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah bagi mengatasi gejala buli di kalangan pelajar. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian kami tertumpu kepada pelajar yang mengalami dan mengetahui tentang isu buli ini. Yang kedua, pandangan masyarakat tentang isu buli. Untuk kajian literatur, kami mengambil analisis para ilmuwan dan daripada sumber yang sahih mengenai isu buli di kalangan pelajar. Hasilnya, kami dapat definisi buli daripada kalangan ilmuwan serta dapat mengenal pasti jenis-jenis buli dan akta hukuman yang disabitkan dengan kes buli. Pada metodologi kajian pula, kami menggunakan borang soal selidik secara maya, iaitu Google Form dan merujuk bahan ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan mahasiswa, mahasiswi dan masyarakat terhadap isu buli yang berlaku di kalangan pelajar sekolah berasrama di negeri Perlis. Data primer merupakan kaedah dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden secara maya. Rasional menggunakan kaedah ini adalah untuk mendapatkan jawapan yang berbeza, mudah dibandingkan dan mudah dianalisis. Yang terakhir, kaedah kuantitatif digunakan dalam bentuk data untuk melihat respon para responden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai analisis dapatan kajian. Yang pertama,
persepsi masyarakat terhadap isu buli yang berlaku di kalangan pelajar sekolah menengah berasrama negeri Perlis. Analisis yang saya dapat mengenai persepsi masyarakat adalah yang pertama, pembulian adalah patut dicegah. Masyarakat berpendapat bahawa pembulian membawa kepada perkara negatif. Contoh dia, kecederaan kepada tubuh badan, iaitu secara fizikalnya dan secara mentalnya akan mengakibatkan trauma kepada seseorang. Dan yang kedua, persepsi masyarakat adalah jenis pembulian yang seringkali berlaku dalam kalangan pelajar. Jenis pembulian yang pertama adalah pembulian secara fizikal, iaitu contoh dia pukul, tendang dan tampar. Pembulian kedua adalah buli bahasa, contoh dia menggelar nama dan mengetawakan nama seseorang itu. Buli yang ketiga adalah buli isyarat. Buli isyarat ini menunjukkan penumbuk, menggoyang punggung ataupun menjeling mata. Pembulian keempat adalah peras ugut, contoh dia meminta wang dan mengambil makanan secara paksaan. Buli yang kelima adalah buli perhubungan. Contoh dia memulaukan, memfitnah dan mengumpat mengenai seseorang itu. Persepsi masyarakat yang terakhir yang saya dapat adalah bentuk-bentuk pembulian yang diketahui oleh masyarakat. Bentuk yang pertama adalah bersifat fizikal, iaitu perbuatan yang berulang yang dilakukan. Contoh dia menyuruh untuk membasuh pakaian dan mengurut badan secara paksaan. Yang ini selalu berlaku di asrama lah. Bentuk pembulian yang kedua adalah bersifat verbal. Contoh dia menghina, mengusik dan mengejek seseorang itu. Okey, bentuk pembulian yang ketiga adalah bersifat antisosial. Contoh dia merosakkan harta benda, memulaukan dan memfitnah seseorang itu. Pembulian bersifat fizikal, verbal dan antisosial ini merupakan pembulian secara langsung yang dilakukan oleh seseorang itu. Bentuk pembulian yang keempat pula adalah buli cyber. Buli cyber ni merupakan buli yang berbentuk fitnah, iaitu menyebarkan gambar ataupun video yang bersifat seksual lalu memeras ugut melalui internet ataupun SMS. Analisis dapatan kajian yang kedua adalah punca-punca buli dan faktor-faktor seseorang itu menjadi pembuli dan mangsa dibuli. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat adalah yang pertama, faktor yang menyebabkan berleluasannya gejala pembulian dalam kalangan pelajar-pelajar iaitu faktor rakan sebaya. Selalunya golongan pembuli ini berfikiran kurang matang dan gagal untuk membezakan baik dan buruk sesuatu tindakan. Jadi, mereka ni mudah untuk terikut dengan perangai dan tindakan rakan-rakan mereka. Apabila mereka ni salah pilih dalam berkawan, mungkin mereka ni akan terjebak dengan gejala pembulian. Keadaan ni akan jadi lebih teruk dengan ego mereka yang tak mau kalah setelah dicabar. Rakan-rakan pula memprovok individu itu sehingga dia di luar kewarasan otak. Faktor yang seterusnya adalah faktor keluarga. Apabila keluarga tidak ada keharmonian, maka mereka ni kurang dapat perhatian daripada ibu bapa. Jadi hal ini akan menyebabkan tekanan kepada individu itu. Apabila tidak mendapat perhatian, mereka ni tak ada tempat mengadu. Jadi kemahuan untuk melepaskan tekanan disalurkan dengan membuli pelajar-pelajar lain. Faktor media massa. Sekarang ni banyak terdapat teknologi tinggi yang banyak mendedahkan budaya-budaya luar dan aksi-aksi ganas. Hal ini akan menjahanamkan lagi peribadi dan sahsiah remaja-remaja kita. Dan juga hal ini disebabkan oleh sikap pihak penerbitan yang materialistik dan hanya ingin mengauk keuntungan peribadi daripada kepentingan sejagat. Faktor yang terakhir adalah faktor sekolah, iaitu peraturan sekolah yang sangat lemah.
Ini terjadi kerana pihak sekolah lebih mementingkan pencapaian akademik dan lebih berorientasikan peperiksaan. Bagi mereka, capaian akademik adalah kayu ukur kepada prestasi sekolah. Jadi, pihak sekolah ni akan hilang fokus dalam menangani kes dan analisis pelajar-pelajar yang bermasalah. Mereka ni tidak dikenakan hukuman dan peraturan yang tegas oleh pihak sekolah. Langkah-langkah mengatasi gejala buli antaranya ialah: pertama, tindakan individu semasa melihat kes pembulian terjadi di depan mata. Merakamkan situasi pembulian itu sama ada dengan menggunakan kamera ataupun alat perakam suara. Kemudian kita perlu mengumpul bukti yang berkaitan dengan pembulian itu dan mencari bantuan yang lebih banyak untuk mengendalikan pembulian itu dan laporkan kepada pihak yang boleh mengambil tindakan. Langkah-langkah mangsa yang dibuli ialah maklumkan pembulian kepada pihak yang berwajib yang boleh dipercayai, mempelajari ilmu pertahanan diri dan sentiasa berada dalam kumpulan, jangan sesekali berseorangan. Langkah-langkah supaya pembuli tidak melakukan pembulian itu adalah memberi hukuman sesuai dengan perbuatannya seperti gantung sekolah dan sebagainya, kaunsellingkan pembuli dan sentiasa mengawasi tingkah laku pembuli dan maklumkan kepada ibu bapa mereka. Tindakan kerajaan dalam mengatasi gejala buli ialah menekankan akhlak Islam dalam sistem pendidikan, menitik beratkan isu kes buli di dalam pelajaran moral pendidikan Islam dan sebagainya, dan mengadakan ceramah ataupun kempen cegah gejala buli. Masyarakat perlu buat dalam mengatasi gejala buli ialah sentiasa ambil peduli tentang remaja sama ada mereka terlibat dalam kes pembulian ataupun tidak. Jika ia, perlu memberikan teguran yang baik, menekankan keburukan gejala buli kepada semua pihak dan sentiasa menyokong program sekolah yang berkaitan dengan gejala buli. Langkah-langkah sekolah dalam mengatasi gejala buli ialah letakkan CCTV di kawasan sekolah, terutamanya di kawasan yang tersembunyi. Sentiasa memberi amaran tentang keburukan gejala buli dan menyediakan guru kaunseling di dalam sekolah supaya dapat membantu mangsa dan juga pembuli. Langkah-langkah individu dalam mengatasi gejala buli ialah sentiasa peka tentang gejala buli yang berlaku di sekitar mereka. Jauhi diri daripada pergaduhan dan pengganasan. Kesimpulannya, isu buli yang banyak berlaku di sekolah berasrama bukanlah suatu isu yang boleh dianggap enteng oleh semua pihak, khususnya pihak pentadbiran sekolah tersebut. Isu ini hendaklah dianggap sebagai isu yang serius yang mana kesannya bukanlah kecil terhadap mangsa buli, bahkan kesannya akan berlanjutan sehingga ke peringkat dewasa. Biarpun pelbagai langkah yang telah dilaksanakan untuk menangani isu ini seperti kempen kesedaran, hukuman terhadap pembuli atau sebagainya, isu buli yang berlaku di sekolah berasrama tidak pernah berkurang, bahkan lebih buruk dan membuatkan banyak pihak berasa risau. Perbuatan buruk ini tidak akan terjadi jika semua sekolah berasrama mendapat kesedaran akan keburukan perbuatan membuli dan semua aktiviti pelajar sekolah selalu dipantau oleh guru atau warden bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini terjadi. Ibu bapa sangat berperanan penting untuk menangani isu ini. Mereka bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni dan akhlak mulia dari kecil. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Selain itu, para guru di sekolah juga hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap isu buli di sekolah mereka. Tindakan keras dan tegas perlu diambil dengan segera ke atas pembuli agar perbuatan buruk ini tidak diikuti oleh pelajar lain. Tuntasnya, terdapat banyak perbuatan buli dalam kalangan pelajar di sekolah berasrama penuh, sama ada buli fizikal maupun mental. Ibu bapa dan guru haruslah memainkan peranan mereka sebaik mungkin dalam menangani isu ini supaya gejala buli dapat dihapuskan sama ada di sekolah harian atau sekolah berasrama penuh.